Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa malaikatal muqarrabin. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Okay, Alhamdulillah, kita bersyukur dapat lagi kita bertemu pada malam ini. InsyaAllah al-yawm sanaqra'u qissatan khasatan an maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam ni kita akan baca satu kisah teks yang khusus yang cerita tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, saya sharekan skrin. Okey, boleh nampak ke skrin? Boleh. Okey, sebelum kita masuk kepada teks berkenaan dengan sirah dengan kelahiran Rasulullah SAW ini, kita utama sekali kita bincang tentang perkataan maulid dulu ni. Okey, perkataan maulid. Al-Maulid. Perkataan maulid, apa wazan perkataan maulid? Kebetulan kita tak masuk lagi sebenarnya tajuk ni. Patutnya hari ni lah, maulid. Okay. Perkataan maulid maulid, maulidun. Okay. Maulidun, wazan dia adalah maf'ilun, wazan maf'ilun. Ini adalah wazan untuk isim makan dan juga isim zaman. Apa maksud isim makan, isim zaman ni? Isim tempat, masa. Okey. Biasa mungkin perkataan yang kita biasa guna dan kita mungkin tahu, itu perkataan maghribun. Apa maksud perkataan maghrib? Dah maghrib. Maghrib. Dah maghrib. Maghrib tu apa? Gharaba ni terbenam, terbenam. Jadi maghribun. Maghribun ni dia dua. Sama ada isim makan ataupun isim zaman. Wazan dia sama. Ni tak perlu, nanti kita akan masuk balik tentang wazan isim. Cuma maghribun, maf'ilun, maulidun, dia lah isim makan dan juga isim zaman. Terjemahannya apa? Kalau dulu boleh, wazan yang sama. Cumanya apa yang membezakan ialah ayat tu. Ayat tu yang menunjukkan sama ada konteks menunjukkan sama ada yang dimaksudkan ialah isim zaman ataupun isim makan. Contohnya maghrib, perkataan maghrib, kalau kita gunakan di sebagai isim zaman, jadi maghrib ni maksudnya ialah masa matahari terbenam ataupun waktu matahari terbenam. Itu waktu maghrib, waktu sunset kan, waktu matahari terbenam. Kalau makan, maghrib ni adalah terjemah sebagai tempat matahari terbenam.
Maghrib itu adalah tempat matahari terbenam. Itu kalau kita gunakan sebagai istilah. Jadi kalau kita kata waktu maghrib, dah masuk waktu maghrib, isim zaman ke isim makan. Zaman. Jadi walaupun benda sama, wazan yang sama untuk isim zaman itu isim makan. Jadi yang membezakan adalah konteks ayat. Kalau kita kata solai maghrib contohnya. Saya solat di tempat matahari terbenam ke ataupun pada waktu matahari terbenam. Masa lah itu waktu matahari terbenam. Okey, sama juga perkataan maulidun. Okey, perkataan maulidun juga dia adalah isim zaman dan juga isim makan. Boleh kita terjemahkan dia sebagai ialah hari kelahiran ataupun kelahiran. Boleh juga kita terjemahkan sebagai tempat kelahiran. Jadi kalau kita dalam konteks kita kata sambutan Maulidur Rasul ni, Maulidun Nabi, dia merujuk kepada tempat kelahiran ke masa kelahiran? Masa kelahiran. Masa lah. Masa kan. Iaitu tarikh sekian-sekian. Kita anggap tarikh sekian-sekian adalah tarikh kelahiran, ulang tahun kelahiran Rasulullah SAW. Tapi kalau kita pergi kat Mekah ke, kita jumpa tempat ni, kita kata, ni maulid, ni tempat kelahiran Nabi contohnya. Itu tempat kelahiran. Jadi perkataan yang sama. Jadi maulid itu walada. Walada ni anak kan. Jadi maulid tempat beranak ataupun masa beranak. Okey. Itulah perkataan maulid. Maulid tu merujuk pada nama isim makan ataupun isim zaman. Tapi biasanya isim zaman lah. Kita bukan meraihkan tempat, tapi kita menggunakan masa ulang tahun tu sebagai memperingati setelah Rasulullah SAW. Okey. Okey, kita terus kepada teks yang pertama. Siapa nak baca? Rahim baca. Rahim yaqra. Okey, silakan semua. Yaqra. Okey, tafadhal. Di ad-diyanat. Ahsanta. Okey, sebelum kita masuk ni, sebenarnya teks yang kita guna ni adalah ringkasan daripada kitab As-Sirah An-Nabawiyah karangan Maulana Abdul Hasan An-Nadawi. Okey, ni saya ringkaskan, saya ambil beberapa part lah yang berkaitan dengan kelahiran Rasulullah SAW. Okey, tajuk dulu. Tajuknya adalah Al-Alamu, tajuk pada bahagian ni, Al-Alamu fil qarni as-sabisi al-masihi. Alam dia Alam. Puncak alam kan. Alam lah. Alam. Okey. Al-alam fi pada al-qarn. Kurun Al-qarn. Kurun ke Ustaz? Bahasa Melayu kurun. Kurun dia, kurun. As-sadis 6. Kurun ke-6. Kurun ke-6 Masihi. Kurun ke-6 Al-Masihi. Ini cerita tentang dunia pada ketika kurun ke-6 Masihi, iaitu pada kurun kelahiran Rasulullah SAW lah. Bila nak cerita tentang sirah Nabi,
kita kena tahu juga bagaimana dunia pada ketika itu. Sebab Nabi ni bukannya Nabi lahir, Nabi seorang je bermula dengan Nabi tak. Dekat dunia masa tu dah ada tamadun lah, dah ada kerajaan-kerajaan yang besar, dah ada macam-macam. Dia kena tahu tentang sejarah dunia, barulah kita boleh appreciate kenapa Rasulullah SAW dibangkitkan pada masa tersebut dan pada tempat jadi di Semenanjung Tanah Arab. Okey, asbahat. Okey, perkataan asbahat, wazan berapa ni asbahat ni? Isim fa'il haraf asbahat. Fa'il. Wazan kedua ni. Okey, kalau fa'il wazan kedua. Fa'il madhi, mudhari', amar. Madhi. Okey. Asbahat ini dia sabahah lah. Asbahat dia adalah salah satu adik-beradik kepada Kana waktuha. Kana ni, kalau masih ingat lagi, Kana ni macam mana dia punya apa, efek dia. Kana dia akan menjadikan isim dia ni depan marfu', kemudian dia punya khabar dia mansub sampai atas lah. Okey, jadi kalau kita perasan kat sini, ad-dinatu ni marfu' dan lu'bata ni mansub. Maksudnya dia punya isim dia jauh lah. Dia punya khabar dia jauh. Okey. Asbahah ni maksud dia apa? Asbahah ni dia ada dua maksud. Pertama sekali, asbahah ni maksud dia waktu pagi. Asbah tu. Macam kita baca dalam zikir, asbahna wa asbahal luna. Kan? Asbah tu maksudnya, kalau macam asbah tu sekian-sekian. Ataupun asbah tu masruran. Saya bangun pagi dalam keadaan ceria. Tu. Okey, tu asbah. Selain daripada maksud berpergian waktu pagi, asbah juga bermaksud menjadi, telah menjadi. Ini kalau fa'il madhi telah menjadilah. Kalau jadi fa'il mudhari' akan menjadi ataupun sedang menjadi. Okey, kalau asbah fa'il mudhari' dia apa? Asbah nombor 2. yasbihu. Asbah yasbihu. Yusbihu. 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 You. Baris depan. Huruf mudhari' yang pertama tu baris depan. Yusbihu. Okey. Maksudnya kalau nak kata kamu menjadi, ataupun kamu menjadi tak, satusbihu muhandisan. Kamu akan menjadi jurutera. Itu contoh gunaan ayat. Okay, jadi asbahat di sini ialah menjadi. Maksudnya yang kedua adalah menjadi. Okay, maknanya telah menjadilah, sebab ni fa'al madhi. Telah menjadi. Ad-diyanat. Apa makna diyanat? Diyanat. Tengok kata ni kita biasa jumpa ni. Agama. Dia punya kata dasar dia. Dayanun. Ya. Agama. Anutan. Diyanat. Okey. Al-uzma. Tengok kata dasar dia. Ain, zod, mim. Ain, zod, mim. Azim. Hebat Azim. Apa dia azim? Agung Ustaz. Besar. Besar. Sama ni agama besar, agung, utama. Yang saya mau tengah ni lah. Maknanya agama-agama besar dahulu, agama-agama yang ramai yang orang anuti lah, sama ada Yahudi, agama Kristian ataupun agama lain yang bukan Samawi, pada kurun fil qarn as-sisil masih, kurun ke-6 Masihi, menjadi apa? Menjadi lu'batal muharrifin. Lu'bah, mana lu'bah? Yang kita dasar dia lam ain ba. Okey. Yang ini masdar Ni wazan masdar. Sebab main. Jadi kalau masdar dia, apa nak terjemah? Masdar kepada main. Ya, jadi permainan.
Permainan. Permainan. Okey, permainan al-muharrifin. Al-muharrifin. Ni wazan apa? Tadi isim ke fi'il ke haraf ni? Al-muharrifin. Isim lah. Isim apa? Isim fa'il. Kenapa isim fa'il? Apa yang kenapa ajaran kata ni isim fa'il? Apa dia punya kriteria yang ada pada isim fa'il? Ya. Huruf ain dia ataupun ya. Okey. Ahsan. Okey, sebab di bawah ni muharri. Okay, dia punya fa'il dia apa? Fa'il madhi dia. Harrafa. Okey. Harrafa yuharrifu. Okey, harrafa yuharrifu maksud dia menyeleweng. Menyeleweng ataupun mengubah. Jadi kalau muharrifin apa nak terjemah? Al-muharrif isim fa'il. Orang yang menyeleweng. Okey, maksudnya dia nak kata agama besar dahulu pada kurun ke-6 Masihi telah menjadi permainan bagi golongan yang menyeleweng agama mereka. Mana setiap agama yang okey, hatta mana hatta kemudian lalu sehingga hatta sehingga faqadat mana faqadat ni fi'il fa'il. apa dia punya faqafdal. Okey, ni kata dasar dia faqafdal maksud dia hilang. Faqadat hilang. Hilang ataupun tak ada. Hilanglah. Okey. Okey. Faqadat ruhaha wa syaklaha. Ruhnya. Apa yang hilangnya? Sehingga hilang ruh Ruh dan juga hilang syaklaha. Syaklaha ni bentuknya. ruhnya dan bentuk. Ruh agama tu dan juga bentuk agama tu hilang. Falau Maka jika bu'itha dibangkitkan ashabuha al-awwalun. Ashabuha sahaba. Daripada kata dasar kata mufrad dia sahib. Sahibun jamak dia ashab. Okay, sahibun ashab ni boleh terjemah macam-macam lah. Kadang boleh terjemah sebagai kawan pun boleh, boleh terjemah sebagai pemilik pun boleh, ataupun dalam ayat ni mungkin kita boleh terjemah sebagai penganut. Kalau dibangkitkan penganutnya al-awwalun yang terdahulu. Maknanya kalau katakanlah kita bangkitkan semula orang-orang yang awal yang agama yang menganut agama tu, ankaruha wa tajahaluha. Pastinya apa? Ankaruha. Mana ankaruha? Akan mengingkarinya. Wa tajahaluha. Bukan pembunuh. Tajahalu ni macam tak kenal lah, tak tahu. Tak tahu. Okey, ni wazan nombor apa ni? Yatajahalu. Tafa'ala yatafa'alu. Okey, jadi maknanya dia kata nak gambarkan bagaimana berubah agama ataupun telah diselewengnya agama, sehingga kan kalau kita bangkitkan
akan menurut asal ni mereka tak kenal lah ini ke agama Yahudi ataupun agama Nasrani ataupun agama lain lah wal biladu al mutamaddinah al bilad Angkaruha tu apa? Angkaruha? mengingkari Oh, mengingkari. mengingkari Melayu pun sama angkaru. Okey, tak kenal lah nakara ni maknanya tak kenal macam nakirah kan, tak spesifik. Okey, wal bilad al mutamaddinah. Al bilad, apa makna bilad? Negara. Negara-negara dia jamak kalau mufrad dia baladun. Al bilad negara-negara. Al mutamaddinah Bertamadun. Ya, bertamadun. Yang maju ataupun bertamadun. Bertamadun. Allati. Okey. Allati qamat fiha, yang qamat. Berdiri. Okey. Yang berdiri ataupun yang dibangunkan. Kita tengok ayat dulu. Qamat fiha hukumat. Apa makna hukumat? Hukum. Undang-undang. Hukumat maksudnya kerajaan. Kerajaan. Jauh. Hukumat. Hukuman. Kalau hukum, hukmun lah, hukmun. Oh, hukuman. Tu kerajaan. Yang besar. Okey. Hukumat azimah, kerajaan-kerajaan yang apa? Azimah. Yang agung, yang besar. Okay. Jadi dia kata negara-negara yang moden, yang bertamadun, yang ada padanya kerajaan-kerajaan yang besar, asbahat, menjadi apa? Asbahat biladan, menjadi negara. Biladan, menjadi negara yang fuqida. Tadi adalah faqada. Ini dia punya isim binat majhul dia. Fuqida. Yang hilang. Al-muslihun, maksud dia? Dia al-muslihun dia beza dengan soleh. Apa beza soleh dengan muslih? Tadi soleh, ni muslih. Kedua-duanya isim fa'il. Solihun, muslihun isim fa'il juga. Tapi apa beza dia? Ya. Okey, muslih untuk wazan nombor af'ala, wazan nombor 2 tambahan hamzah 2. Jadi solihun orang yang baik, muslihun orang yang memperbaiki orang lain, orang yang mengubah orang yang lain. Jadi maksudnya dia nak kata negara-negara yang maju ni ada kerajaan besar, kerajaan hebat-hebat ni, kerajaannya hebat tapi tak ada orang yang nak bawa perubahan kepada arah yang lebih baik. Itu nak cerita tentang realiti dunia pada ketika itu. Okey, kita terus ni. Ustaz, kenapa guna asbahat ni? Mana dia punya muannas dia? Dia guna asbahat ni. Yang dia nak tu yang awal kali, yang ayat kedua, asbahat kedua ni, yang ni lah. Bilad Mutamadinah ni. Okay. Yang pertama dianat, agama-agama menjadi permainan. Yang kedua ni negara-negara menjadi negara-negara yang tidak ada reformis padanya, tidak ada orang yang nak buat perubahan. Semua hanyut dengan kekayaan, kemewahan. Okey. Ini dua kuasa besar dulu ni lah, Persian ataupun Parsi dan juga Rom, kerajaan Rom dan juga kerajaan Parsi. Kalau belajar sirah pun banyak kisah-kisah. Ada juga Nabi pun, sehingga Nabi pun ada mengutus surat kepada Maharaja Rom dan juga Parsi. Okey, kita masuk tajuk yang kedua. Okey, siapa nak baca? Silakan. Al-Arabu qabla al-Islam. Ana uhalu al-aqra. Tafaddali.
Al-Arab Al-Arab qabla al-Islam. Al-Arabu ke Ustaz? Al-Arabu Ya, Al-Arabu. Al-Arabu qabla al-Islam. Qabla al-Islam. Wa kadzalika al-Arabu alladhina amanu qadiman bidini Ibrahim. Faqad sa'at akhlaquhum fa'awla'u bil khamri wal qimar. Wa balaghat bihi al-qasawatu ila wa'dil banat. Wa sya'at fihim qat'ut turuqi 'ala al-qawafil. Wa saqatat manzilatul mar'ah. Mar'ah ke? Ya, mar'ah. Wa tarakku fi syarqi fattakhadhu min dunillahi aliha. Wa tadarraju min ibadatil asnami ila ibadatil hajar. Alhamdulillah. Okey, wa kadzalikal arab. Apa makna kadzalik? Begitulah. Dan begitu juga. Begitu juga. Wa kadzalik. Ana kadzalik. Saya pun begitu. Begitu juga Wa kadzalik. Begitu juga. Apa dia? Kalau alaika kadzalik. Alaysa kadzalik, bukankah begitu juga? Bukankah begitu? Gitu Okey, wa kadzalikal arab. Begitu juga al-arabu. Al-Arab ni orang Arab lah. Begitu juga orang-orang Arab. Allazina yang amanu. Mana amanu? Beriman. Qadiman. Qadim. Mana qadim? Dulu. Okey, lawan jadid. Qadim lama, yang dulu. Jadid baru. Bidini Ibrahim. Dengan agama Ibrahim. Okey, maknanya begitu juga orang Arab yang dahulunya mereka ini beriman dengan agama Nabi Ibrahim. Kalau kita belajar sejarah Arab, bermula dengan Nabi Ibrahim lah. Nabi Ibrahim, kan kisah Nabi Ibrahim dibawa siapa? Tinggal kat Mekah. Nabi Ismail dan juga maknya Hajar kan Nabi Ibrahim bawa Hajar dan juga Nabi Ismail yang masih bayi Allah SWT perintahkan untuk tinggalkan di kota Mekah. Pada ketika itu ada siapa kat kota Mekah? Tak ada siapa. Dalam Quran Allah sebut ghairi zi zar', bukan setakat tak ada orang, pokok pun tak ada. Tanah tandus, tanah pasir, kering kontang, tak ada. Dan cerita berlari Bukit Safa, Marwah apa semua, keluar telaga air, keluar mata air, jadi telaga Zamzam. Dia bermula daripada situlah. Mulalah orang datang, nampak ada orang, ada sumber. Bila ada sumber air, mulalah ada orang akan buka kawasan tu. Jadi bermula dengan Nabi Ismail, mulalah tamadun orang Arab di situ, sehinggalah hari inilah, sehinggalah pada zaman Nabi Muhammad. Okay, jadi asalnya orang Arab ni dia ikut agama Nabi Ibrahim. Nabi Ismail ikut agama Nabi Ibrahim. Nabi Ismail turunkan dakwah agama kepada dia punya generasi dia, begitulah seterusnya sehinggalah pada zaman Nabi. Okay, asalnya ikut zaman Nabi Ibrahim. Faqad sa'at akhlaquhum. Faqad, mana faqad? Okay. Yang ini bukan faqada tadi ini kan fa'al. Ni faqad. Fa maka qad. Qad kita tengok Qad kalau selepas qad adalah fa'al mudhari', dia maksud dia kadang-kadang ataupun berkemungkinan. Kalau selepas qad fa'al madhi, maksud dia sesungguhnya. Okey. Yang ni sesungguhnya lah kita tengok dulu fa'al madhi ke fa'al mudhari' selepas qad? Madhi. Okey, jadi sesungguhnya lah. Maka sesungguhnya sa'at, mana sa'at? Rosak ataupun buruk. Su kan, su. Okey, telah buruk. Sa'at akhlaquhum. Telah buruknya apa? Akhlak mereka. Yang asalnya mereka ni beriman dengan Ibrahim, tapi makin rosak akhlak mereka. Fa'aula'u. Okey, aula'u
daripada fi'il aula'a. Okey, aula'u ni fa'aula'u maksudnya mereka ni sukakan, sangat sukakan. Perkataan aula'a ni maksudnya dia suka dan selalu melakukan benda tu. Okey, fa'aula'u bil khamri, mereka sukakan apa? Al khamr. Mana al khamr? Arak. Okey, arak. Wal qimar. Mana al qimar? Judi. Okey, judi. Okey, mereka sukakan kepada arak dan juga judi. Wa balaghat bihim al-qasawah. Balaghat. Mana balagha? Menyampaikan. Sampai sampai tahap dia. Al-qasawah. Al-qasawah ni maksud dia keras hati. Qasawah ni sampai tahap keras hati mereka ni sehingga ila wa'dil banat. Wa'di ni tanam. Al-banat anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Anak perempuan. Okey, jangan tertukar baca an-nabat. Kalau nabat ni tumbuhan. Tanam tumbuhan tak ada masalah lah. Ni al-banat. Wa'dil banat. Okey, sebab mereka ni ada kefahaman orang perempuan ni orang lelaki ni lebih mula macam ada mereka anggap sebagai manusia yang tak sempurna. Jadi sebab tu ada budaya mereka ni menanam anak perempuan mereka. Wa sya'a maksudnya tersebar. Tersebar. Wa sya'at fihim qat'u turuq. Okey, mana qat'u turuq? Potong. Okey. Istilah potong turuq ni turuq. Jalan, okey. Potong jalan ni bukan maksudnya kita bawa kereta potong lah. Potong jalan dalam bahasa Arab ni maksud dia adalah merompak. Merompak maksudnya yalah, maknanya curi dalam keadaan merompak kat jalan kan. Alal qawafil. Apa makna qawafil? Atas qawafil daripada ni apa dia punya kafilah dagangan. Kafilah. Jamak qafilah. Kafilah dagangan. Okey. Kafilah dagangan. Okey, style orang dulu ni dia bila berdagang ni dia pergi bawa banyak barang kan. Jadi orang Arab ni dia antara budaya mereka ni mereka buat rompakan, merompak kepada kafilah-kafilah dagangan. Wasaqatat. Saqatat. Mana saqatat? Jatuh. Saqata jatuh. Okey, apa yang jatuh? Manzilatu. Manzilah. Rumah ke? Manzilah. Kalau manzil rumah. Tapi kalau manzilah maksudnya kedudukan. 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 Dia istilah manzil untuk rumah ni sebenarnya kurang digunakan untuk orang Arab biasa jarang guna lah. Tapi nak terjemah kepada rumah tu boleh. Tapi penggunaan tu jarang digunakan. Tapi betul jugalah, tapi jarang guna. Biasa guna bait ataupun maskan untuk rumah. Okey, jadi kedudukan siapa yang jatuh ni? Al-mar'ah. Perempuan. Perempuan, wanita, mar'ah perempuan kedudukan keadaan Arab lah begitu, mereka menjatuhkan kedudukan orang perempuan. Wataraqqu ni maksudnya mereka naik. Taraqqu ni naik sedikit demi sedikit. Okey, taraqqu naik sedikit, sikit-sikit. Okey, naik sikit demi sedikit. Fi syirki.
dan musyrikan. Mereka ni makin lama makin banyak melakukan syirik. Fattakhadhu. Maka mengambil. Okey, akhadha mengambil. Tapi wazan ittakhadha ni lebih kepada kita sebut menjadikan. Ambil dan menjadikan, Dia cuma menjadikan lah. Okey, kalau akhadha saja kita cuma mengambil. Tapi wazan ittakhadha menjadikan min dunillah, Daripada selain Allah. Selain min duni, selain Tuhan-Tuhan. Mereka menjadikan Selain Allah. okey. Tuhan. Kataan alihatan. Okey, tengok baris atas kan, alihatan. Kenapa baris atas? Ada 2 alif kat situ. Dua alif. Alihatan tu kenapa dia baris mansub lah? Kenapa baris mansub di situ? Oh, tak Apa? situ. Bukan. Kedudukan dia sebagai apa sini? Ni ada fa'al sini, fattakhadhu maf'ulun bih. Mana mereka menjadikan Tuhan-Tuhan tu selain daripada Allah. Okey. Mana dia maf'ulun bih tu dia jarakkan sedikit. Okey, wa tadarruju. Wa tadarruju sama juga berperingkat-peringkat. Tadarruj maksudnya berperingkat-peringkat. Mereka berubah daripada min ibadatil asnam, daripada menyembah berhala, kepada ila ibadatil hajar, menyembah batu. Jadi mereka ni melakukan syirikan daripada mulai syirik sembah berhala, akhirnya sehingga menyembah batu, memuliakan. Asalkan batu je mereka menganggap satu kemuliaan. Ibadatil asnam ni apa Ustaz? Asnam berhala. Oh, berhala. Menyembah berhala. Penyembahan lah. Kalau menyembah ni kata kerja kan. Ibadah dia punya masdar dia. Ini penyembahan berhala. Okey. Okey. Terusnya Al-Ka'bah wal Arab. Al-Ka'bah. Ajar Aisyah kena tutup ke seorang? Tutup. Okey. Okey. Tafadhal. Okay. Lama ada Ibrahim ila Makkah qama bi bina'i baitillah ma'abnihi Ismail alaihimas salam. Wa hadzal baitul ladzi urifa bismil Ka'bah wa min asyrafi wa azamil makan indal arabi. Wal arabu ya'tuna ilal Ka'bati min jami'il haisib al-jaziratil arabiyyati liyu'addu al-hajj. Okey. Ni cerita tentang Al-Ka'bah wal Arab. Ka'bah dan juga orang Arab. Okey, apa hubungannya? Okey, lamma ada. Lamma, mana lamma? Lamma. Pada ketika ataupun tatkala. Pada ketika ataupun tatkala. Tatkala ada. Mana ada? Telah sampai. Pulang. Kalau sampai wasala. Ada Ibrahimu ila Makkah. Pulang, Nabi Ibrahim pulang ke Makkah. Kita tahu Nabi Ibrahim ni Allah Ta'ala perintahkan dia untuk tinggalkan Nabi Ismail dan juga isteri baginda lah, Hajar, di Makkah. Jadi lepas tinggalkan dapat izin
anak Nabi Ismail dah semakin besar, barulah Nabi Ibrahim pulang. Kisah penyembelihan semua tu kan. Jadi Nabi Ibrahim ni apabila dia pulang ke Mekah, antara yang Nabi Ibrahim buat ialah qama. Nabi Ibrahim melakukan qama ni kita boleh terjemah sebagai dirilah, mendirikan qama ataupun bukan mendirikan, maksudnya qama ni kita boleh terjemah asalnya masuk qama ni berdiri. Tapi kita juga boleh terjemah masuk qama ni melakukan. Melakukan. Okey, melakukan apa? Qama bibina ibaitillah. Bibina. Melakukan membina. Okey, kalau kita nak buat ayat menggunakan qama dengan maksud melakukan, kena tambah bi. Okey, contohnya kita nak buat ayat qama bi akhri. Dia telah mengambil bi akhri as-sadaqah, contohnya mengambil sedekah. Okay, jadi ni qama bi bina ibaitillah. Telah Nabi Ibrahim telah melakukan ataupun telah membina baitillah, rumah Allah, ma'abnihi, bersama dengan anaknya iaitu Nabi Ismail alaihi wassalam. Wa hadzal bait, dan rumah Allah ni yang mereka bina ni, allazi urifa. Apa makna urifa? Yang dikenali, allazi urifa, yang dikenali dengan nama bismi, dengan nama apa? Al-Ka'bah. Dengan nama Ka'bah. Jadi benda ataupun binaan yang dibina oleh Nabi Ibrahim ni dikenali dengan nama Al-Ka'bah. Huwa min ashrafi wa a'zamil makani 'inda al-Arab. Binaan ni, bait ni adalah antara ashraf wa a'zam. Ashraf dia mana ashraf? Ashraf mulia. Paling mulia, paling mulia. Okey, syarif, ashraf, syaraf ni mulia, kemuliaan. Wa a'zam, besar, paling agung. Paling agung. Al-makan, tempat yang paling mulia dan juga tempat yang paling agung. Indal Arab. Inda mana inda? Di sisi orang Arab. Jadi Kaabah ni mereka sangat memuliakan Kaabah. Sehingga kan sebabkan mereka melakukan kesyirikan, lalu mereka meletakkan berhala dalam Kaabah sebagai tempat simpanan berhala mereka. Fal Arabu, maka orang Arab ni ya'tuna, mana ya'tun? Telah datang. Telah datang, ya'tuna, telah datang. Datang ke mana? Ilal Kaabah. Datang ke Kaabah. Apa tujuan dia? Min jami'i anha'i shibhi al-jazirah. Ni jim ni beratas. Shibhi al-jazirah al-arabiyah. Mereka ni telah datang daripada jami'. Jami' ni apa? Seluruh. Seluruh ataupun seluruh boleh setiap. Seluruh ataupun setiap. Anha'i, sudut. Setiap sudut. Shibhi al-jazirah. Shibhi al-jazirah ni maksud dia adalah semenanjung. Oh, semenanjung. Semenanjung. Okey. Shibhi ni apa maksud? Biasa dengar tak pada shibhi? Shibhi jumlah. Shibhi. Apa maksud shibhi? Shibhi ni maksud hampir ataupun seumpama. Jazirah, perkataan jazirah? Jazirah pulau. Jazirah ni pulau. Jadi shibhil jazirah ni ialah benda yang seumpama pulau. Iaitu semenanjung lah. Iaitu yang maksudnya kalau pulau ni semua sekeliling dia air, itu pulau. Tapi shibhil jazirah ni, semenanjung ni ialah kebanyakan sudutnya adalah air. Okey. Itu shibhil jazirah al-Arabiyah, semenanjung tanah Arab. Liyu'addu, kenapa mereka datang? Liyu'addu untuk buat haji. Untuk mengerjakan haji. Jadi haji ni
daripada dulu dia dah ada. Bukannya start zaman Nabi baru ada haji. Sebab tu kalau kita baca dalam sirah, sejak daripada Nabi dakwah tu, Nabi berdakwah pada musim haji. Jadi kalau orang yang tak tahu dia punya latar belakang ni, Nabi ni awal dah ada haji ke? Tak. Haji ni sebab apa Nabi berdakwah pada musim haji? Sebab ni kalau Nabi berdakwah pada musim biasa, maksudnya pada hari-hari biasa, orang-orang yang ada di sekeliling Nabi tu ialah orang Arab yang memang penduduk Mekah lah, yang memang dah kenal Nabi, yang mereka memang dah tak boleh terima dah dakwah Nabi. Jadi macam mana Nabi nak cari prospek dakwah orang baru ni, iaitu pada musim haji lah. Datang daripada orang Arab, daripada segenap tanah Arab ni datang, di situlah Nabi akan berdakwah. Okey, jadi Kaabah ni ataupun Kaabah ni ialah menjadi tempat yang dimuliakan oleh orang Arab. Bukan setakat orang Arab yang berada di Hijaz atau berada di Mekah sahaja, tapi termasuklah orang Arab yang berada di Yaman, berada di banyak-banyak negara-negara Arab. Mereka akan datang pada musim haji untuk menunaikan haji di Kaabah. Okey. Okey, seterusnya sambungan sampai baca. Siapa sahabat Haji Sobri tak baca? Haji siapa tu Haji? Haji Sobri ada? Ada Luqman ada? Tafadhal. Ghara abrahatul asyramu amilun najashi alal yaman minal ka'bah an takuna mathabatan linnas fabana bisan'a kanisatan azimatan sammaha al-Qullais wa arada an yusarrifa ilaiha hajjal arab wa azza dhalika alal arab alladhina la yarawna anil ka'bati badilan fa kharaja ahaduhum wa dakhalal kanisata wa ahdatha fiha fa ghadiba abraha wa halafa liyasiranna ila baiti hatta yahdimahu. Okey, sambungan kepada tadi cerita tentang Kaabah. Ghara, mana ghara? Ghara ni maksud dia jealous, dengki. Okey, hasad, ghara, dia rasa jealous lah, dengki. Siapa yang rasa jealous ni? Abraha al-Ashram. Abraha al-Ashram. Siapa dia Abraha al-Ashram ni? Amilu an-Najashi alal Yaman. Amil ni maksud dia macam wakil lah, wakil kepada Raja Najashi. Raja Najashi ni lah raja penguasa di Habasyah, di Ethiopia lah hari ni. An-Najashi maksudnya kerajaan Habasyah ni yang diketuai oleh Najashi ni, dia hantar, dia ada wakil dia di Yaman, alal Yaman. Di Yaman dahulunya, sebelum pada zaman ni lah, pada zaman ni dahulunya Yaman tu, walaupun Yaman ni memang negara Arab, tapi dikuasai oleh kerajaan Najashi, kerajaan Habasyah. Okey, jadi dekat Yaman tu, di Yaman yang bila tempat tu di bawah takluk ataupun kuasa Raja Najashi, kuasa Habasyah, jadi Raja Najashi dia akan hantar wakil, macam mungkin istilahnya gubernur ataupun istilahnya duta kan, itu namanya ialah Abraha al-Ashram. Jadi Abraha ni dia rasa jealous, ya. Itu Allah Alam, tak pasti tu dia punya apa, boleh jadilah, tapi kalau orang Arab pun mungkin boleh jadi juga, dia punya tali barut kan. Okey, jadi Abraha ni, tapi rasanya dia memang bukan Arab lah, sebab ada satu teks sirah ni disebut dia ada penterjemah dia. Bila dia dah masuk dekat dalam Mekah tu, dia ada penterjemah dia. Okey, ala kulli hal dia kata dengki. Kenapa dengki? Dengki minal Kaabah. Dengki kepada Kaabah, rasa jealous. Sebab apa? Antakuna mathabatan linnas.
Sebab Kaabah ni menjadi masabah. Masabah ni tempat tumpuan. Tempat tumpuan ataupun tempat tujuan. Okey. Bila bila Kaabah ni menjadi tempat tumpuan, dia jadi bila ramai orang datang, dia punya kebaikan dia tu kepada kerajaan lah. Maksudnya banyak dari segi ekonominya, makin ramai orang datang semua, macam Saudi lah. Jadi income daripada visa pelancong, visa umrah, visa haji tu antara income terbesar negara kan. Okay, jadi Abraha ni dia tengok, dia jealous lah kan, macam mana orang ramai boleh datang tinggalkan rumah masing-masing untuk pergi ke Kaabah ni. Maka apa yang dia buat? Fabana bi Sana'a. Maka mana bana? Bina. Dia pun bina bi Sana'a. Sana'a ni apa? Sana'a ni nama tempat lah kat Yaman Sana'a nama tempat tu di Yaman. Kadang-kadang kalau Melayu kadang dia je Sana'a itu. Okey, Sana'a ni nama tempat di Yaman. Dibina apa? Kanisatan azimah. Kanisah, mana kanisah? Patung. Kanisah, Luqman tahu kanisah? Biasa sebut ni ke mesti selalu jumpa? Kanisah. Tak ingat lah. Tak ingat? Biasa dengar kan kanisah? Gereja, kanisah ni gereja Gereja. Kan mesti banyak gereja. Kalau setengah orang yang teris lah biasa baru datang Mesir, dia ingat Mesir ni negara dari Islam pun semua kan. Tapi walaupun memang majoriti Islam lah, tapi banyak gereja yang besar-besar. Okey. Bisana kanisatan azimah, gereja yang besar. Samaha Al-Qullais. Dinamakan gereja itu sebagai Al-Qullais. Dia pun bina. Wa arada an yusarrifa ilaiha hajjal Arab. Apa tujuan dia? Arada. Dia nak, arada inginkan, nak an yusarrifa. Sarrafa yusarrifu. Mana sarrafa yusarrifu? Kenali. Mengubah. Sarrafa ni macam kataan tasrif Tasrif ni maksudnya kita mengubah perkataan tu. Daripada fa'ala jadi fa'ilun, kita ubah. Ubah fa'ala jadi kata kerja, jadi isim fa'il, fa'ilun. Ubah kepada isim maf'ul. Okay. Itu tasrif, perubahan. Jadi nak mengubah, yusarrifa ilaiha hajjal Arab. Dia nak ubah haji orang Arab ni, dia nak ubah instead of pergi ke Kaabah di Mekah tu, nak pergi kepada pergilah tawaf dekat dia punya kanisah dia ni lah, yang dinamakan sebagai Qullais ini. Wa azza dhalika 'ala al-Arab. Azza, mana azza? Kata aziz. Lawat ke Ustaz? Aziz ni maksudnya besar, agung. Wa azza dhalika 'ala al-Arab, maksudnya orang Arab berasa benda tu satu benda yang besar lah. Besar tu bukan maksudnya orang Arab ni mengagungkan gereja tu. Tapi maksudnya kata benda ni macam tak masuk akal lah. Tak masuk akal untuk mereka berubah. Untuk daripada mereka melakukan haji di Kaabah, untuk ubah kepada di Sana'a tu. Kenapa? Azza dhalika al-Arab, orang Arab merasakan ini satu benda yang besar. Kerana mereka ni alladzina, mereka ni la yarawna 'anil ka'bati badila. Mereka ni tidak melihat, la yarawna, mereka ni tidak melihat ada bagi Kaabah ni badila. Badila ni pengganti. Mereka kata sebab mereka ni sangat memuliakan Kaabah ni, sehingga mereka tak rasa ada satu tempat yang boleh gantikan kepada Kaabah ni. Badila ganti. Fa kharaja ahaduhum. Disebabkan mereka ni memang ta'assub ni, mereka ni memang sayang sangat berkaabah ni. Fa kharaja ahaduhum, maka kharaja keluar ahaduhum, salah seorang daripada mereka. Manhum? Siapa mereka ni? Refer kepada siapa? Al-Arab. Keluar salah seorang daripada orang Arab ni, wa dakhala al-kanisah.
dan dia masuk ke dalam kanisah. Gereja. Dia masuk ke dalam gereja. Okey, kemudian wa ahdatha fiha, dan dia pun ahdatha. Mana ahdatha? Cakap. Berhadas. Berhadas. Dia berhadaslah kat dalam tu. Dalamnya. Dalam gereja tu. Faghadiba Abrahah, maka Abrahah pun ghadiba. Mana ghadiba? Marah. Okey, marah. Kemudian marah. Wa halafa. Mana halafa? Keliling. Apa dia? Keliling Ustaz. Keliling. Itu halaqah kot. Halaqah kan. Ni halafa. Halafa ni bersumpah, janji. Bersumpah lah. Okey, bersumpah. Okey, dia bersumpah apa? Bersumpah liyasirana. Bersumpah untuk li ni untuk apa? Yasiranna. Sara yasiru. Sara yasiru, pergi jalan ataupun musafir. Sara yasiru, untuk berjalan ataupun musafir ke al-bait, kepada Kaabah lah. Al-bait ni Kaabah. Hatta yahdimahu, sehinggalah dia nak yahdimahu, untuk dia nak apa dah? Memusnahkannya. Yahdimahu, memusnahkan. Okey, sehinggalah dia nak musnahkannya. Okey. Ni apa? Kulais tu. Kanisah, peninggalan kanisah Kulais tu yang masih ada di Sana'a, Yaman. Kalau pergi Yaman boleh lah. Tapi tak perlu jarah pun tempat ni. Kulais. Yang dia buat dalam bentuk bulatan macam ni. Okey. Bermulalah tentang hadithatul fil. Okay. Mana? Haji Rahim. Itu pakai mask. Pakai mask. Ba'irin. Ba'irin. Okey. Hadithatul fil. Hadithah ni peristiwa. Hadithah peristiwa. Peristiwa al-fil. Okey, apa cerita peristiwa gajah ni? Sara berjalan, tadi dah jumpa Sara. Sara Abraha, Abraha pun berjalan. Wa kharaja ma'ahu bil fil. Dia pun keluar bersama dengan gajah. Wa tasama'at bihi al-arab. Tasama'at. Mana tasama'at? Okey, wazan nombor apa ni tasama'at? Okey, wazan tafa'ala. Okey, tasama'at ni kalau sami'a dengar. Tapi tasama'at ni maksudnya orang Arab dah tahu dah. Benda tu dah selalu dengar, dah selalu sebut-sebut apa semua. Jadi orang Arab dah tahu dah. Jadi wa tasama'at bihil Arab ni kita boleh terjemah orang Arab pun dah semua dah tahu dah cerita ni. Falamma wasala Abraha wa junuduhu ila Makkah. Apabila wasala, mana wasala? Sampai apabila Abraha sampai ataupun tiba bersama dengan tenteranya di Makkah,
Salaba maknanya merampas. Dia merampas apa? Merampas min sayyidi Quraisyin. Dia merampas daripada sayyid. Mana sayyid? Ketua. Mufrad, ketua je. Sayyidi Quraisyin. Daripada ketua Quraisy. Kaum Quraisy lah. Kenapa kaum Quraisy? Kerana kaum Quraisy lah yang menjaga kawasan Kaabah tu. Jadi bila raja ni nak tunjuk something ni, pergi kacau ketua dulu lah. Dia merampas apa dia? Siapa dia ketua Quraisy ni? Abdul Muttalib. Namanya Abdul Muttalib. Dia rampas apa? Rampas mi'atai ba'irin. Mana mi'atai? 200 ba'irin unta. Kataan mi'atai, setengah orang dia je mi'atan. Macam ni mi'atan. Dia buat macam mi'ah. Sebenarnya ejaan tepat ialah mi'atan ni tanpa alif. Kadang yang ejaan kalau mi'ah 100 tu nak eja dengan alif, okeylah mi'ah. Tapi untuk mi'atan ataupun 200 ataupun bilangan-bilangan lain tak perlu, ratus yang lain tak perlu tambah alif. Alif ni sebenarnya sejarah alif ni sebenarnya diletakkan supaya tidak timbul kekeliruan. Sebab zaman dahulu kan tak ada titik. Jadi kalau 100 tu dia eja mi'ah macam ni. Jadi macam ni kita boleh baca mi'ah pun boleh baca, ataupun boleh baca minhu pun boleh baca. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan itu, dia orang Arab dahulu, mereka nak eja mi'ah, mereka akan tambah alif di sini. Sebagai untuk mengelakkan kekeliruan antara mi'ah dan juga minhu. Itu fungsi alif yang dalam kataan mi'ah. Jadi dalam kataan 200, mi'atan, dah tak ada keperluan dah nak tambah alif ni. Sebab mi'atan ni memang dah, kataan tu dah jelas. Orang Arab boleh tengok lah, boleh teka lah. Ia adalah merujuk kepada 200. Bukannya minhu ataupun mi'ah. Jadi tak perlu tambah alif di sini. Faja'a Abdul Muttalib ila Abraha. Apabila Abraha dah merampas 200 ekor unta tu, faja'a Abdul Muttalib ila Abraha. Abdul Muttalib pun datang kepada Abraha. Faqala, Abdul Muttalib kata, hajati an yuradda alayya al-maliku mi'atai ba'ir. Hajati, hajat aku, apa yang aku inginkan adalah an yarudda memulangkan. Alayya, kepada aku, memulangkan semula kepada aku, al-malik. Mana al-malik? Kuasa. Kerajaan. Malik, raja. Abraha tu dianggap sebagai raja lah, sebagai wakil kepada kerajaan Habsyah lah, kerajaan Najasyi. Al-Malik mi'atai ba'irin. Jadi kalau kita nak faham ayat ni, kena guna nahu. Tengok al-maliku, baris hadapan, baris marfu'. Sebab kedudukan ni adalah sebagai fa'il. Maksudnya ayat dia kata, hajat aku adalah supaya al-malik, raja, memulangkan kepadaku mi'atai ba'ir. Ini maf'ul bihi. Maksudnya hajat aku adalah supaya raja memulangkan semula kepada aku 200 ekor unta yang telah dirampas. Bila Abdul Muttalib cakap macam ni, Abdul Muttalib ni ketua lah. Maksudnya istilah sekarang macam yelah, kalau ni ketua ataupun menteri lah untuk kawasan Mekah tu, Quraisy tu. Jadi Abraha pun kata, qala ni Abraha dia kata, dia atukallimuni fi mi'atai ba'irin asabtuha lak wa tatruku baitan huwa dinuka wa dinu abaik. Adakah kamu bercakap dengan aku ni, bincang dengan aku ni tentang 200 ba'ir, 200 ekor unta yang asabtuha lak, yang aku ambil daripada kamu, wa tatruku, dan kamu tatruku, mana tatruku? Tinggalkan. Kamu tinggalkan tentang baitan, rumah ataupun tentang Kaabah tu lah, yang huwa dinuk, dia adalah agama kamu dan juga agama dinu abaik, agama nenek moyang kamu. Maksudnya Abraha ni dia kata, dia anggap
Abu Talib ni macam ialah macam wakil kerajaan kan. Apa wakil kerajaan ni datang bukan nak bincang pasal dia nak serang Kaabah, tapi bincang minta dia punya unta dia. Maksudnya patutnya sebagai seorang ketua tak perlu risaulah, tak perlu hiraukan barang sendiri tu. Yang utamanya orang nak serang negara ni. Qad ji'tu li hadmihi, aku datang untuk menghancurkannya. La tukallimuni fi, kamu tak nak bincang tentangnya ke? Jadi qala lahu Abdul Muttalib pun menjawab, inni ana rabbul ibil. Abdul Muttalib kata, sesungguhnya aku Rabbu. Mana Rabbu? Tuan Rabbu ni kataan tuan. Sebenarnya Rabbu ni tuan, bukannya Tuhan tuan yang memiliki. Sebab tu kalau satu istilah panggil Rabbul Mal, tuan harta. Yang tu orang yang memiliki. Kalau dalam negaraan, Rabbul Mal ni ialah orang yang modal lah, orang yang pemilik modal. Ana Rabbul Ibil, aku adalah tuan kepada unta tu. Wa inna lil baiti rabban sayamna'u, dan juga rumah tu, Baitullah tu, Kaabah tu ada Tuhan, ada tuannya sendiri yang akan menjaganya. Aku ni tuan pada unta, aku akan jaga unta ni. Sebab tu aku minta unta. Kaabah tu ada tuan, ada Tuhan yang menjaga Kaabah tu, yang tak perlu aku risaukan. Okey. Sayamna'uhu, yang akan menghalang dia lah, maksudnya menjaganya. Sama. Unta lah, terjemahannya unta lah. Banyaklah nama lah. Jamal pun unta, Jamal. Banyak. Jamal. Dia orang Arab ni, semakin disuka benda tu, semakin banyak nama dia. Macam singa pun banyak. Asad. Dia macam tu. Asad. Okey. Ni perjalanan daripada Sana'a. Sana'a pergi ke Mekah lah, ke Kaabah. 1,000 kilometer jugalah. 1,000 kot, saya silap. Lebih kurang. Okey. Tahayya'a Abraha lidukhuli Makkah wa hayya'a fi lahu. Okey, tahayya'a ada dua perkataan yang menggunakan kata dasar yang sama, tahayya'a dan juga hayya'a. Hayya'a maksudnya bersiap. Okey, tahayya'a maksudnya dia beza wazan tahayya'a wazan dia ialah wazan tafa'ala. Kalau hayya'a wazan dia fa'ala saja. Okey. Tahayya'a Abraha lidukhuli Makkah. Abraha bersiap untuk masuk ke Makkah. Wa hayya'a fi lahu. Okey, cuba tengok dari sudut baris dia. Tahayya'a Abrahatu wa hayya'a fi lahu, pada atas. Lepas tahayya'a baris depan Abraha marfu'. Maksudnya kedudukan Abraha ni sebagai kedudukan i'rab dia fa'il. Maksudnya Abraha bersiap. Maksudnya Abraha yang buat perbuatan tu. Abraha bersiap untuk masuk ke Mekah. Wa hayya'a fi lahu. Fi lahu kedudukannya sebagai baris beratas mansub. Maf'ulun bih. Tak, bukan. Makkah ni dia punya majrur. Dia mudhaf ilaih lidukhuli Makkah. Okey. Fil tu yang lahu. Ya. Okey, dia tengok dia beza wazan dia tu. Bila wazan tahayya'a maksud dia bersiap. Abraha bersiap. Maksudnya dia ialah fa'il lazim. Maksudnya Abraha bersiap. Hayya'a mempersiapkan. Abraha mempersiapkan gajahnya. Okey, tu beza. Dua wazan yang berbeza. Fa'il dua wazan yang beza ni. Tahayya'a dia tak ada maf'ulun bih. Tahayya'a dia punya fa'il lazim, maksudnya bersiap. Abraha bersiap. Tapi kalau guna hayya'a, kita terjemah mempersiapkan. Ada maf'ulun bih. Maksudnya Abraha bersiap untuk masuk ke Mekah, dan juga Abraha juga mempersiapkan gajahnya. Wa fi at-tariqi ila al-Ka'bah, dalam perjalanan, on the way. Wa fi at-tariqi ila al-Ka'bah, dalam perjalanan menuju ke Kaabah.
arsalallahu ta'ala, Allah Ta'ala arsala. Mana Allah arsala? Mengutuskan, menghantarkan kepada mereka alaihim tayran, burung. Ma'a kulli ta'irin minha ahjarun yahmiluha. Bersama dengan setiap burung itu ada ahjar. Mana ahjar? Batu. Jamak kepada hajarun. Hajarun satu, ahjar batu-batu yahmiluha yang dibawa oleh burung tersebutlah. Burung tu setiap burung bawa batu. La tusibu minhum ahadan illa halak. Tak kena pun, tusibu kena, tidak menimpa atau tidak kena pun seseorang daripada mereka melainkan illa halaka, mereka ni akan hancur, musnah. Tasniah apa dia? Istisna. Istisna. Tapi yang istisna yang kita bincang itu kalau selepas dia isim yang jadi pada atas tu kan. Ini selepas dia fa'il. Dia tak okey. Ni Wadi Muhassir, kawasan yang tempat di lontar batu tu lah, kawasan Abraha dan tentera. Okey. Abdul Muttalibi wa ibnuhu wa hafiduh. Abdul Muttalib dan ibnuhu, mana ibnuhu? Anaknya wa hafiduh, cucunya. Okey. Kana li Abdul Muttalibi sayyidi Quraisy, adalah dahulunya bagi Abdul Muttalib ini ada asyaratu abna, ada berapa orang anak? 10 anaknya. 10 orang anak. Abdul Muttalib ramai anak, 10 orang anak. Dan kalau baca sirah ada riwayat menceritakan dia ni tahap digembira dengan anak ramai ni, dia siap bernazar. Kalau dapat 10 orang anak, dia nak bunuh seorang anak dia. Sekali dapat 10 anak, terpaksa bunuh lah. Dia pun buatlah cabutan. Bila buat cabutan, dapatlah cabutan tu kepada anak dia yang disayang. Nak buat macam mana? Dia pun fikir-fikir, lalah dia buat caranya adalah dia tak jadi bunuh lah, tapi dia bayar dengan diat. Mana dia bayar 100 ekor unta sebagai qada dia punya sumpah dia. Okey. Ada 10 anak, min bainihim Abdullah. Di antara mereka ni 10 orang ni ialah Abdullah, namanya Abdullah. Wa zawwajahu abuhu Aminah ibnata Wahb. Dan zawwaja, mana zawwaja? Telah mengahwinkannya. Maksudnya abuhu fa'il, abuhu ni fa'il. Hu ni adalah maf'ul. Okey, maksudnya bapanya telah mengahwinkannya dengan Aminah binti Wahbin. Ini maf'ul yang kedua. Dalam ni ada dua maf'ul. Maf'ul pertama dia lah. Dia ni siapa ni? Zawajahu ni. Abdullah. Okay, Abdul Muttalib ni ketua kepada Quraisy ni. Dia ada 10 anak. Salah seorang anak dia adalah nama Abdullah. Abdul Muttalib ni mengahwinkan anaknya Abdullah ni kepada Aminah binti Wahbin. Iaitu Wahbin ni adalah, siapa dia Wahb ni? Itu ketua kepada Bani Zuhrah. Ni kira anak ketua dengan anak ketua lah. Mana orang hebat lah. Ya, anak pengulu dengan anak pengulu. Wa kana Abdullah tajira. Abdullah ni dia kerja sebagai tajir. Mana tajir? Peniaga. Seperti mana kebanyakan orang Quraisy ni memang peniaga lah. Wa fi yaumin minal ayyam, pada suatu hari, daripada hari-hari itu gaya orang Arab punya ayat dia lah. Terjemah mudahnya, pada suatu hari, fi yaumin minal ayyam, raja'a Abdullahi minasyam. Abdullah ni pulang daripada Syam. Ya, ni pulang daripada meniaga lah. Famarida fi tariq. Marida, mana marida? Sakit. Sakit di jalan, dalam perjalanan. Wa wasala ila Yathrib, dan dia pun wasala. Mana wasala? Sampai ke Yathrib. Yathrib ni mana?
Madinah. Siapa? Madinah. Yathrib ni nama lama nama yang lama bagi Madinah, nama Yathrib. Wa mata hunaka, sakit dan juga mati di sana. Wa zaujatuhu hamilah, dalam keadaan isterinya mengandung, hamil. Okey. Ana waqt. Ni dia Syam kepada Mekah. Okey. Ana waktu. Mana ana? Ada Dia, waktu. ana ni macam sampai. Sampai? Ana waktu, sampai masanya. Sampai masa. Ana ni sampai untuk masa lah, untuk masa. Ana waktu, telah sampailah masa. Fawada'at Aminatu ibnaha. Aminah pun melahirkanlah anaknya. Fis-sanatil lati, pada as-sanah. Mana sanah? Tahun. Pada tahun yang tahun yang hadathat fiha hadithatul fil, pada tahun yang berlaku padanya, hadatha berlaku padanya hadithatul fil, peristiwa gajah tadi, yang tadi lah kan. Fa arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib, maka arsalat, mengutuskan. Siapa yang mengutuskan? Arsalat Aminah. Okey, Aminah mengutuskan kepada jaddihi. Mana jaddihi? Datuknya. Nya ni siapa? Datuknya datuk kepada anak dia lah. Kan? Datuk kepada anak dia lah. Itu Abdul Muttalib. Datuk kepada anaknya itu Abdul Muttalib. Annahu qad arsalat, dia utuskan. Utuskan ni maksudnya zaman dulu dia tak ada mesej, tak ada WhatsApp apa. Masuk arsalat ni maknanya dia hantar orang, suruh beritahu kat orang lain. Okey, nak beritahu apa? Qad wulida laka ghulam. Beritahu dekat Abdul Muttalib, telah lahirlah bagi kamu ada seorang anak lelaki. Sebab Aminah ni suaminya dah tak ada, meninggal tadi kan. Jadi nak maklumkan kepada siapa, itu maklumkan kepada ayah, kepada mertua dia lah, itu Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib pun hamilahu. Mana hamilah? Membawanya tu. Membawanya. Itu siapa? Cucu dia. Nabi Muhammad lah, ataupun anak tadi tu lah kan. Wa dakhala bihi al-Ka'bah, masuk ke dalam Kaabah. Wa qama yad'u, dan dia pun berdiri berdoa kepada Allah. Wa yahmaduhu, dan dia berterima kasih, memuji Allah. Wa sammahu, mana samma? Dan menamakannya. Menamakannya Muhammad. Okey, jadi dapatlah satu ni kita tahu malam ni siapa yang bagi nama dekat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad, iaitu datuknya Abdul Muttalib. Okey, ini maktabah di Mekah, dikatakan di sinilah tempat kelahiran Nabi. Walaupun tak adalah satu fakta yang pasti kan, dan kerajaan Saudi pun dia tak umumkan, tapi huru-hura ni mengatakan di sinilah tempat kelahiran Rasulullah SAW. Ada orang kata Ustaz, dua je nampak macam maktabah, dalam tu dia tak ubah, betul ke? Dalam tak ubah? Tak, dalam dekat luar nampak macam tulisan macam ada maktabah kan, tapi dalam tu dia orang tak ubah. Tak tahulah betul tak. Maksud tak ubah tu apa dia? Maksudnya macam bangunan dulu ke apa? Macam tak ubah lah. Ya ke? Tak, memang maktabah lah. Memang maktabah boleh masuk lah. Cuma maktabah ni dia bukan semua orang boleh masuk. Dia hanya untuk pelajar yang postgraduate je. Pelajar yang buat master PhD baru boleh masuk lah ni. Tapi wallahualam lah, kalau ia pun ni tempat kelahiran Nabi, tidaklah ada satu fadilat khusus ke apa kan. Cuma dari sudut sejarah je lah. Okey, inda wiladatil Habib, ketika kelahiran Nabi ni, Ruwiya tu maksud dia apa? Ruwiya, diriwayat. Diriwayatkan. Ni binat majhul diriwayatkan. Biasanya kalau guna
diriwayatkan annahu qad zaharat inda wiladatil habib, bahawa telah zahara muncul ataupun terzahir munculnya ketika kelahiran kekasih kita Nabi Muhammad, hawadithun, muncul hawadith, peristiwa-peristiwa ataupun kejadian-kejadian, khariqatun, yang khariqah ni maksudnya mengoyak sebenarnya, khariqatun lil adah, maksudnya yang bercanggahan dengan adat, yang pelik, suatu benda yang lawan daripada adat. Minha, antaranya irtijaz ni maksudnya goyang ataupun gegarnya Iwani Kisra, istana di Kisra, di Parsi, istana Parsi, di sana tu bergoyang, bergegar. Wasuqutu arba'i asyrata syurfatan min syurafati, dan jatuhnya 14 syurfatan ni balkoni, syurfatan maksudnya balkoni ataupun binaan-binaan yang tinggi yang melekat pada dinding. 14 balkoni istana tu, Iwan Kisra tu hancur. Wa ghadat buhairatu sawa, dan juga ghadat ni kering. Ini peristiwa-peristiwa yang dikatakanlah dalam buku sirah ada sebut. Ghadat buhairatu sawa, tasik sawa, nama tasik lah, buhairah ni tasik, tasik sawa kering. Wa khamada maksudnya terpadam. Okey, terpadam. Niran, mana niran? Nar, niran, api, api. Terpadam api Faris ni Parsi, allati kanu ya'budunaha, yang mana mereka ni menyembahnya, abada ya'budun, menyembah api itu. Walam takhmud, dan tidak pernah padam, munzu, semenjak sejak 1000 tahun tak pernah padam, tapi pada kejadian pada waktu kelahiran Nabi SAW terpadam api tersebut. Ini antara peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ini antara peninggalan Iwanu Kisra tadi, istana Parsi ni di Kisra tu, antara peninggalan yang ada sekarang ni. Ini kat Iraq lah. Siapa yang dah tak ada PKP ni, bolehlah pergi melancong tengok tempat-tempat sejarah. Ustaz, tajuk ni apa? Di situ bila ada Habib ni apa? Habib ni kekasih kita lah, Nabi Muhammad lah. Ketika kelahiran Nabi. Okey. Banyak lagi nak biar kan? Okey, dua slide. Okey, ba'da an wulida Rasulullah SAW, selepas Nabi dilahirkan. Okey, arda'athu. Mana arda'a? Arda'a, menyusukan menyusukan. Arda'athu, hu ni kembali kepada siapa? Aminah. Nabi. Hu laki, Rasulullah. Suwaibah. Tu baris depan, maksudnya dia marfu'. So tempat dia adalah sebagai fa'il. Jadi dia lah yang menyusulkan. Suwaibah yang menyusulkan Nabi. Siapa Suwaibah ni? Jariyatu ammihi Abi Lahab. Jariyah ni hamba perempuan hamba perempuan ammihi, pakciknya. Ni siapa? Pakciknya Nabi. Nabi Muhammad iaitu Abu Lahab. Kenapa ni Abi Lahab? Kenapa ya pula sini? Khamsah. Sebab dia Asma' Khamsah. Asma' Khamsah dia majrur dengan ya Abi. Kalau tempat dia Marfu' Abu Lahab. Kalau
Kalau tempat dia mansub, Aba Lahab. Okey, bid'ata ayyam. Majrur. Dia majrur mengikut pada ni. Ammi bawah kan. Abi pun mengikut pada ammi. Badal. Okey, bid'ah beberapa ayyam, hari. Beberapa hari. Thumma iltamasa. Kemudian iltamasa maksudnya mencari. Okey. Mula yang menyusulkan Nabi ialah Thuwaibah, iaitu hamba kepada Abu Lahab beberapa hari. Kemudian iltamasa, mencari. Siapa yang mencari di sini? Abdul Muttalib. Okay, Abdul Muttalib mencari kepada hafidi. Mana hafid tadi jumpa kata hafid? Untuk cucunya. Untuk cucu Abdul Muttalib ni yang yatim, yang anak yatim lah. Kan maknanya ayahnya dah meninggal. Ayah baginda dah meninggal. Murdi'an. Mana murdi'an? Ya, orang menyusulkan. Ni wazan apa ni? Wazan isim apa ni? Isim bukan radha'a, ardha'a. Kalau radha'a, isim fa'il dia radi'un. Tapi disebabkan dia wazan ardha'a ni, wazan kedua ni, jadi dia punya isim fa'il tambah mim kan, tambah mim kat depan dan huruf sebelum akhir pada bawah. Murdi'an, iaitu orang yang menyusukan. Minal badiyati, daripada al-badiyah. Al-badiyah ni maksudnya kampung. Ala adatil Arab, seperti adat orang Arab. Orang Arab memang adat dia, sebab bumi Mekah ni ialah bandar. Bandar ni maksudnya tempat yang ramai orang pergi, jadi dia punya budaya ni sedikit berbeza lah, campur lah, macam bandar lah. Jadi budaya orang Arab ni dia akan cari orang nyusu ni daripada orang kampung. Mereka menganggap tu lebih baik lah, macam orang kampung ni terjagalah sikit, tak adalah bercampur dengan dunia-dunia luar begitu. Faja'atil maradi', maka terdatanglah maradi'. Maradi' ni jamak kepada murdi'an. Jadi penyusu tu ibu susu lah kan, ibu susu. Min qabilati Bani Sa'ad, daripada kabilah Bani Sa'ad. Fa'akhadhathu Halimah, maka Halimah telah mengambilnya. Siapanya ni? Nabi Muhammad. Okey, Halimah ni biasa disebut dengan Halimah Sa'diyah kan. Kenapa Sa'diyah tu? Sa'diyah tu refer kepada dia daripada Bani Sa'ad. Nama dia Halimah. Halimah yang berasal daripada Bani Sa'ad tu Halimah Sa'diyah. Halimah yang gembira dalam 200 km. Halimah Sa'ad. Gembira. Sa'diyah ni Bani Sa'ad lah. Okay. Kalau kita terjemahkan gembira? Tak kena lah. Kalau gembira Sa'idah. Ni Sa'diyah. Sa'diyah ni memang maknanya orang Bani Sa'ad lah, orang Bani Sa'ad. Macam Malaysia, Halimah Malaysia, Halimah orang Malaysia. Ni Halimah Sa'diyah. Sebab orang dulu dia duduk dalam kabilah. Jadi nisbah kepada kabilah tu merujuk kepada nisbah kepada tempat. Dia antara Mekah dengan Bani Sa'ad ni lebih kurang 200 km lah yang masuk ke dalam kawasan perkampungan. Okey, terakhir. Ba'da audatin Nabi ila ummi, selepas Nabi Muhammad pulang kepada emak baginda. Apabila dah selesai, dah putus susu tu, berlakunya peristiwa malaikat datang belah dada ni. Peristiwa tu dilihat oleh budak-budak. Budak-budak tu ceritalah kepada Halimah, kata ada orang bunuh Muhammad ni. Jadi Halimah ni bila dia tengok, dia bila ada orang cerita macam tu, dia pun takutlah. Anak orang kan, jaga dalam lama. Dia pun dah pulangkan Nabi kepada maknya. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi telah sampai sita sinin. Mana? 6 tahun. Nabi dah sampai 6 tahun. Kharajat bihi ummuhu ila madinati Yathrib. Nabi Muhammad pun keluar. Kharajat ni siapa yang keluar? Kharajat ni mak dia, Siti Aminah. Ummuhu. Mak dia keluar dengan Nabi Muhammad kepada Madinah Yathrib, kepada Yathrib.
Wa tuwfiyat ummuhu bil abwa. Di sanalah dalam perjalanan itulah Nabi Muhammad meninggal bukan Nabi Muhammad, maknya Nabi Muhammad ni Aminah ni wafat, tuwfiyat, meninggal ataupun mati, wafat bil abwa, nama tempatnya abwa. Wa adat, mana ada? Adat Tadi ada jumpa dah. telah pulang. Wa adat bihi Ummu Aiman ila Makkah, dan Ummu Aiman telah membawa Nabi Muhammad, kan mak dia dah meninggal. Jadi Ummu Aiman mak dia meninggal dalam perjalanan tu dekat Yasrib. Jadi untuk pulang semula ke Mekah, Ummu Aiman lah yang bawa kepada ke Mekah, jadi penjaga Nabi lah. Wa sallamathu ila jaddihi Abdul Muttalib. Kemudian sallama, mana sallama? Wazan nombor 3 ni, sallama. Serah, serah. Bukan selamat ke apa? Sarah. Sallama ni penyerahan. Ummu Aiman menyerahkan Nabi Muhammad kepada jaddihi, datuknya, iaitu Abdul Muttalib. Fakana ma'a jaddihi, maka dia Nabi Muhammad pun hidup dengan datuknya lah. Maka Nabihi hafiya, Nabi datuknya itu sentiasa bersama. Hafi ni maknanya sentiasa bersama lah, bersama dengan Nabi Muhammad. Wa falamma balagha 8 sinin, apabila sampai umur 8 tahun, mata Abdul Muttalib, meninggal. Siapa pula meninggal? Abdul Muttalib. Man huwa Abdul Muttalib? Datuk Nabi. Jaddu Rasulullah, datuk kepada Nabi. Wa ba'da dhalik, selepas tu datuknya meninggal, siapa pula nak jaga? Yatawalla Abu Talib amra Rasulullah SAW. Yatawalla ni menguruskan. Menguruskan Abu Talib amra Rasulullah. Amra ni urusan. Maknanya Abu Talib yang menjagalah, menjaga Nabi. Siapa Abu Talib ni? Bapa saudara. Apa saudara. Dia adalah salah seorang anak kepada Abdul Muttalib lah. Adik-beradik kepada Abdullah lah. Ada 10 orang anak kan Abdul Muttalib. Salah seorangnya ialah Abu Talib. Salah seorangnya juga ialah Abdullah. Wa hakadha bada'at hayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah bermulanya kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis kisahnya. Ni Abwa kat sini. Madinah, Yasrib atau Madinah kat sini. Ni Kaabah Mekah di sini. Jadi dalam perjalanan tu kat sinilah wafat Al-Abwa ni. Wafatnya Siti Aminah. Kafilah dengan ya, dia memang dia ada jalan. Dia padang pasir ni, bila orang dah selalu jalan kat situ, dia akan jadi jalan padang pasir jugalah, padang pasir, tapi dia dah ada apa, macam dia punya track lah untuk jalan. Sebab tu bila Nabi Muhammad nak berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad menggunakan bantuan Abdullah bin Uraiqid tu sebagai penunjuk jalan. Sebabnya Nabi Muhammad Nabi nak pilih jalan yang orang tak biasa pergi. Kalau biasa orang jalan biasa pergi ni, orang Arab Quraisy dah standby nak bunuh Nabi. Jadi Nabi terpaksa pilih jalan lain. Nak pilih jalan lain tu terpaksa guna petunjuk jalan. Jadi masa zaman tu memang dah ada jalan jugalah. Tadi masa Siti Aminah nak bawa dia ke Yasrib tu, kenapa ya? Lupa. Dia ziarah kubur ni. Kubur apa, bapa ni Abdullah. Ayah ni lah. Tapi bila meninggal tu dia patah balik lah. Saya tak pasti sama ada meninggal tu dalam perjalanan pergi atau perjalanan pulang.
Tapi maksudnya lepas meninggal tu terus patah balik ni lah. Okey. Dia Aminah ni sebenarnya memang dia berasal daripada Yathrib. Daripada sana lah. Sebab tu Abdullah bila dia sakit dalam perjalanan tu, dia pergi ke Yathrib untuk berehat instead of terus balik ke Mekah. Sebab tu dia meninggal di Yathrib tu. Jadi maksudnya orang-orang Yathrib ni, antara sebab dia boleh sambut Nabi Muhammad untuk berhijrah ke Yathrib juga adalah sebab mereka menganggap Nabi Muhammad ni sebagai keluarga mereka sendiri lah. Sebab maknya Aminah tu lah daripada orang sana, daripada Yathrib. Okey. Abdullah tu orang Arab lah, anak kepada orang Quraisy lah, anak kepada Abdul Muttalib. Memang keturunan Quraisy lah. Okey. Wallahu a'lam. Syukran. Kan, Ustaz? Selesai.